Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di WHI siaran hari Jumaat 3 hari bulan Jun. Betul. Bersama saya Segita dan juga Fatin, Hamimah, Yusof. Dan apa khabar penonton-penonton WHI? Harapnya semua dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Dan mungkin ada yang sedang membuat persiapan ataupun plan untuk hujung minggu nanti. Betul lah. Apa orang kata dah bermula pun hari ini hari terakhir persekolahan sebelum mereka memulakan cuti seminggu katanya. Dan banyak mungkin perancangan yang direncanakan oleh ibu bapa kan. Ada yang nak bawa pergi melancong, ada yang bawa balik kampung, jumpa dengan nenek dan juga atuk. Apa pun perancangan anda, pastikan anda menjaga kesihatan dan juga keselamatan lah. Tengok cuaca juga kadang-kadang hujan, kadang-kadang banyak apa yang boleh kita kongsikan. Terus jaga kesihatan anda. Betul tu Fatin. Dan teringat saya sewaktu di persekolahan dulu, bila hari terakhir sekolah ni, bila nak masuk cuti sekolah tu, perasaannya lain macam. Seronok sangat. Bila nak start balik sekolah tu, alamak punyalah susah. Tapi itulah cara kita membesar bila ada cuti sekolah dan tidak ada. Tapi dulu Fatin dan saya, kami berdua pernah mengambil UPSR. Dan sewaktu saya namanya PMR. Betul. Awak PMR saya masih lagi. Kita tak sama, awak kita muda sama. daripada saya. Tapi ini berita buat adik-adik yang akan sepatutnya mengambil PT3, di mana semalam diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin yang pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 PT3 telah dilakukan buat tahun ini. Jadi adik-adik anda tidak ada PT3 tahun ini. Tapi walaupun tak ada PT3 tahun ini, sebenarnya boleh berkata Kementerian Pendidikan KPM juga mengambil pendekatan untuk memperkasakan pentafsiran berasaskan sekolah iaitu PBS melalui ujian akhir sesi akademik. Maksudnya di sini kita walaupun tak ada PT3 tu, tapi macam biasalah, macam kita sebelum ni, di mana kita ada ujian ataupun peperiksaan akhir tahun. Betul-betul. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai reaksi yang berbeza. Mungkin ada yang suka kan kalau anak ada PT3, ada yang kata tak apalah, asalkan anak saya boleh belajar dan seterusnya ada peperiksaan untuk mereka dinilai kan. Apapun adik-adik belajar bersungguh-sungguh, dapatlah keputusan yang menggembirakan anda dan juga ibu bapa anda. Yang pasti kita buat terbaik. Betul. Itu sedikit kelonggaran, tapi manfaatkannya dengan sebaiknya. Boleh buat ulang kaji lagi. Orang kata lebih banyak masalah untuk kita lebih berjaya. Okey, itu berkenaan dengan berita baik berkenaan dengan adik-adik kita. Ini sesuatu yang mungkin kita boleh kongsikan lah. Tadi saya dah bagi tahukan apa saja perancangan yang kita nak rencanakan hujung minggu ni dan juga cuti sekolah ni. Kita kena periksa dahulu cuaca dan sebagainya. Apa yang kita nak kongsikan hari ini, banjir di Gurun, yang mana malam tadi laporan ini mangsa banjir meningkat kepada 541 orang menurut berita harian. Ini dia yang kita boleh kongsikan. Okey, baik. Dan seperti yang Fatin katakanlah, ke mana jua anda pergi, pastikan anda semak dulu keadaan cuaca. Dan kalau anda melancong ke luar negara buat cuti sekolah ini bersama dengan anak-anak, pastikan anda ambil kira juga SOP di negara tersebut. Yang penting kita semua nak sihat, kita nak enjoy, pada masa yang sama kekal sihat. Itu nasihat yang saya kira sangat pentinglah buat masa ini kan. Kita boleh berseronok, tapi kena ingat COVID tu masih lagi bersama kita, jadi harus hati-hati. Baik, kita tinggalkan dahulu dua antara laporan yang kita nak kongsikan ini. Sebenarnya Sugi, 1 hari bulan 1 38 tahun ulang tahun TV3. Kita masih lagi dalam mood orang kata menyambut TV3 ni. Ini satu apa orang kata keterujaan jugalah untuk kita yang bekerja di TV3 ni. Ya, dan pada masa yang sama anda di rumah pun telah dapat melihat ikon-ikon TV3, orang kata legend lah kan. Ada yang baca berita di WHI dan MHI juga hari itu telah adanya ikon-ikon bawa kan. Awak mengacara tempoh hari kan. Betul. Saya Fiza dan juga Fahrin, kita bersama-sama juga dengan barisan personality yang dulunya menaikkan nama di TV3 ni. Okey, dan
Dan ini kami nak kongsikan bersama dengan anda mengenai seorang ikon personality wanita TV3 yang kalau dulu kita sebut jalan-jalan cari makan. Anda pasti dah tahu siapakah ikon wanita tersebut. Tak lain tak bukan daripada Maria Tunku Sabri. Jadi jom kita saksikan video ini. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya, Maria Tunku Sabri. Dan hari ini saya nak bawa anda jalan-jalan cari makan di sebuah kedai yang terletak di Bangsar, Kuala Lumpur. Silaplah. Sebenarnya anda bersama dengan saya, Maria Tunku Sabri, dalam Wanita Hari Ini. Jalan-jalan cari makan. Stop banana until the morning come. Jalan-jalan cari makan. Sebut sahaja nama Maria Tunku Sabri, pasti ramai dalam kalangan rakyat Malaysia mengenali bekas pengacara ini menerusi rancangan jalan-jalan cari makan satu ketika dahulu. Memiliki aura tersendiri dalam bidang pengacaraan dengan kepetahannya mengacarakan pelbagai genre rancangan di kaca televisyen membuatkan dirinya masih lagi relevan hingga ke hari ini. Sosok ini pernah berkhidmat di Awan Biru sebagai ketua pramugari. Dia mula mengorak langkah memulakan kerjaya dalam bidang penyiaran pada tahun 1993 sebagai pembaca berita sambilan di bangunan TV3 yang terletak di Jalan Liku Bangsar. Saya diberikan kepercayaan untuk membaca berita masa tu. Ketika tu saya masih ingat lagi, tahun 93. Ya, masa tu saya diberitahu yang saya ini dipanggil untuk audition, untuk uji bakat pembaca berita. Masa tu ramai-ramai, lebih kurang dalam 10 orang, dan di dalam 10 orang tu hanya saya saja yang dipilih ya untuk baca berita ketika itu, baca berita terkini. Jadi saya buat dua kerja lah masa tu. Sambil saya flying, sambil saya menjadi pramugari, ketua pramugari, dan ketika berhari cuti saya datang ke TV3 untuk membaca berita. Memang hidup saya masa tu orang kata sangat padat lah ya, sebab hari cuti pun saya bekerja dengan TV3. Jadi saya dah mula seawal tahun 93 di Jalan Liku Bangsar lagi. Jadi selepas tu lebih kurang dalam tahun 96 saya ditawarkan untuk join ataupun untuk menjadi full time staff dengan TV3, untuk menjadi orang kata pekerja lah dengan TV3 sepenuh masa. Jadi saya pun melepaskanlah, menangis, lepaskan tugas saya di Malaysia Airlines. Saya sayangkan juga tugas saya sebagai ketua pramugari, tapi saya lebih suka kepada cabaran yang bakal saya lalui bersama dengan TV3. Jadi tahun 96 saya dengan hati yang sangat terbuka, walaupun tak ada pengalaman, tapi saya berani mencuba. Jadi saya cuba untuk menjadi wartawan. Jadi saya start dengan bekerja sebagai wartawan masa tu dengan program masa tu masih ingat lagi, Wanita Hari Ini. Jadi saya menjadi wartawan untuk Wanita Hari Ini, dan pada masa yang sama juga saya juga diuji bakat ya untuk menjadi pengacara Wanita Hari Ini. Jadi untuk pendekkan cerita, saya pernah menjadi pengacara Wanita Hari Ini, Malaysia Hari Ini, dan saya ada talk show saya sendiri yang dipanggil Maria Talk Show. Turut dikenali sebagai Ratu Makan Malaysia, dia mengakui program Jalan-Jalan Cari Makan antara yang berjaya memperlihatkan dirinya sebagai pengacara yang dikenali ramai. Walaupun hari ni umur saya dah meningkat ni, tetap orang akan panggil saya, tu Jalan-Jalan Cari Makan. Nama pun dia tak ingat. Dia panggil saya Jalan-Jalan Cari Makan. Itulah program yang menaikkan nama saya sepanjang kerjaya saya di TV3. Walaupun saya pernah baca Buletin Utama, orang tak ingat. Walaupun saya ada talk show saya sendiri, orang tak ingat. Saya pernah mengacara Wanita Hari Ini. Saya pernah juga mengacarakan Nona seketika ketika itu, pun orang tak ingat juga. Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat mencari rezeki. Figura hebat ini juga meluahkan rasa bangga dan syukur kerana masih lagi menjadi sebahagian besar keluarga TV3 sehingga ke hari ini. Hari ini, tahun ini, 2022, saya masih lagi kekal bersama dengan TV3. Walaupun saya tidak lagi mengacara, walaupun saya tidak lagi di hadapan kamera, cuma kadang-kadanglah saya adalah juga dipanggil ya untuk menjadi tetamu dan juga untuk segmen dan sebagainya, adalah kadang-kadang. Tapi bagi saya, seperti yang saya kata tadi, saya amat berterima kasih dengan TV3. Saya ini jenis very loyal, saya sangat setia. Ya, saya tak pandai nak job hopping, saya tak pandai nak pergi ke orang kata syarikat-syarikat lain bekerja
kerja di tempat lain. Sebab bagi saya, jiwa saya ni kalau ditulis darah saya ni memang darah TV3. Jadi anda boleh kira sendirilah daripada tahun 93 sampailah tahun 2022 ni saya bersama dengan TV3. Jadi sangat-sangat lama. Saya pun sayangkan TV3. Saya kalau nak bercerita pasal TV3, saya emosi sedikit. Sebab saya rasa TV3 banyak mengajar saya. Banyak memberikan saya peluang untuk mengetahui diri saya sendiri, mendalami diri saya sendiri. Di mana di situlah, di TV3 lah di mana saya mula dilahirkan, kemudian merangkak, bertaktir. Saya tak tahu macam mana nak editing, saya tak tahu macam mana nak buat story, macam mana nak buat skrip, tetapi di situlah di mana semua rakan-rakan senior saya ketika itu yang mengajar saya macam mana nak bekerja sebagai seorang wartawan yang baik. Jadi saya, Maria Tengku Sabri, hari ini adalah Maria Tengku Sabri yang telah diajar, dilatih oleh semua rakan-rakan pengacara senior saya pada ketika itu. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada TV3 kerana memberi peluang untuk saya untuk bersama-sama dengan TV3. Jadi siapalah saya tanpa TV3, ya, dan saya sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat orang kata apa, emosi dengan TV3 ini sebab jiwa saya adalah jiwa TV3 dan masih lagi di dalam saya. Di mana saya pergi pun saya akan cerita tentang TV3, di mana saya sangat bangga dengan TV3 sebab TV3 melahirkan saya, melahirkan bakat saya sampailah ke hari ini. Cukup komited dengan kerjayanya dan telah mencipta pelbagai memori terindah dalam hidupnya. Sedikit pun tidak pernah berputus asa dalam mengharungi segala pahit getih sepanjang menjalankan tugasnya di TV3. Tidak hairanlah nama Maria Tengku Sabri masih menjadi sebutan dalam kalangan rakyat di Malaysia. Wow, sangat memberi inspirasi ramai sebenarnya dalam kalangan kita masa umur-umur kita di rumah kan, kita melihat kepada telatah Maria Tengku Sabri. Memang kita rasa terhibur. Siapa juga yang mendampingi beliau memang rasa ceria, gelak ketawa dan sebagainya. Itu sebenarnya personality yang dibawa oleh beliau. Betul, dan saya harus bercakap yang program Jalan-Jalan Cari Makan adalah satu program yang dekat di hati saya. Betul. Di hati mak saya juga sebab kita orang selalu tengok program itu. Dan terima kasih Maria Tengku Sabri, ataupun lebih mesra dipanggil Kak Maria sebab senior senior kita orang. Betul. Kan. Okey, dan hari ini Maria Tengku Sabri akan bersama dengan kita semua. Jadi anda yang merindui beliau, antara tetamu kita pada hari ini adalah Maria Tengku Sabri dan topik kita pun ada kaitannya. Ada kaitannya juga dengan beliau yang mana kita nak ketengahkan berkenaan dengan topiknya adalah bila pasangan ringan mulut. Seperti mana yang kita tahu, Kak Maria ni memang ringan mulut. Dia kalau start bercakap, dia tak berhenti. Awak saya tahu kenapa awak nak gelak, tapi selepas ni anda bolehlah melihat dan telatah Kak Maria bila dia bercakap kan, dia memang ringan mulut. Tapi nak tahu juga kalau beliau ni ringan mulut, pasangannya macam mana? Berat mulut ke, ringan mulut ke, susah ke kalau ada pasangan yang ringan mulut ni? Betul. Dan bagaimana pula kita nak tahu apa personaliti untuk mereka yang ringan mulut ni? Di rumah adakah sama juga mereka ringan mulut, ataupun bila berjumpa dengan rakan-rakan ataupun disebabkan kerja kan boleh membuatkan mereka lebih selesa untuk bercakap dan juga lebih ringan mulutnya? Apa pun anda boleh kongsikan jugalah pendapat dan juga pandangan berkenaan dengan topik hari ini, bila pasangan ringan mulut. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Isteri-isteriku yang tengah buat kerja, kan? Seronok dah jadi isteri syuhada. Seronok sangat. Tapi lagi seronok jadi syuhada. Siapa? Syuhada duduk atas sofa, boleh main TikTok, boleh main IG, boleh buat story. Pun sampai tak ada pegang handphone, tahu tak? Syuhada kan bos. Esoknya boleh jadi syuhada, kenapa lah menjadi isteri? Ya? Bosan lah jadi seorang perempuan ni. Jadi bos dan syuhada kan seronok. Semua benda relax je, anak tak kacau. Aku buat orang macam semua anak kacau, nak buat kerja tu, nak buat kerja ni. Nak buat apa pun tak senang, handphone pun tak sentuh. Handphone cas pagi 100% sampai ke malam, 100 tu lah. Tak turun-turun bateri, tak ada main handphone. Tapi jadi syuhada seronok main handphone, cas 100%, 2 jam lah habis 100. Laki korang pandai masak tak? Kuat membebel tak? Kuat? Sama lagi aku pun kuat bebel kat aku juga. Kau pikir hidup ini cuma makan batu? Kau pikir anakmu tak butuh susu? Susu yang inilah, susu yang itulah, susu
Beras dah habis. Beras habis. Nah, baru 2 hari lepas aku beli habis dah. Hang ni makan kau terkedak lah. Jimat-jimat lah Maznah. Oi, jimat ah. Kita bukan nak bagi makan satu kem askar. Kita 2 ya. Takat masak 2 pot cukup dah. Tak payah nak bagi. Hang tahu kan? Aku ni kan dah kena buang kerja. Baiklah, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada di depan TV untuk terus bersama dengan Wanita Hari Ini. Baiklah, saya hari ini Maria Tengku Sabri akan membawakan topik pasangan ringan mulut. Dan bersama dengan saya, kita ada 2 orang tetamu di sebelah kiri saya. Dan kita ada 2 lagi tetamu yang hanya akan mendiam diri saja di sebelah kanan saya. Wow. Kita jadi tetamu. Kita minta satu line je tadi Kak Maria. Okey. Tapi yang kita jadi tetamu yang membuatkan saya terkejut sekejap. Tapi apapun, terima kasih Terima Kak kasih Maria. banyak-banyak. Terima kasih sudi menjemput saya. Okey, baik. Dan anda dah saya tengok di komen di Facebook, ada yang kata welcome back to Maria Tengku Sabri. Dan ya, rindu sebenarnya ni, sangat rindu. Nak continue ke? Kita boleh jadi tetamu. Saya rasa saya macam nak duduk di situ, nak duduk di situ, tapi tak apa. Jadi sekali-sekala bila duduk kat sini pun dah rasa seronok. Nak pula di sebelah kiri saya ada tetamu Acong. Saya kalau dengan Acong bergabung, insya-Allah Wanita Hari Ini akan jadi Wanita Hari-hari. Betul. Bersembang sampai hujung bulan. Baik. Sambung jalan-jalan cari makan. Boleh tu. Acong dan juga Acong dan juga Encik Rizwan. Senang kerja kita hari ini. Yes. Okey. Baik ya, dan kita bersama dengan Acong dan juga Encik Rizwan selaku pegawai psikologi UPM, kaunselor Terima kasih perkahwinan. semuanya kerana bersama dengan Wanita Hari Ini. Okey, nampak mencabar kan hari ini. Kita dah bawakan tadi kan berkenaan dengan topik kita suamiku mulut ringan. Kita ada Maria Tengku Sabri, kita ada Acong dan juga Cik Rizwan sebagai motivasi kita hari ini, Sugi. Okey, kita mulakan dengan Kak Maria lah. Awak sure ke nak mula kat Kak Maria? Tak apa, kita mulakan dulu. Tak tarik nafas. Okey. InsyaAllah, Kak Maria, kita tahu yang Kak Maria ni seorang yang sangat peramah. Ringan mulut tu memang semua orang tahulah. Tapi mungkin orang ingat Kak Maria ni ringan mulut sebab mengacara. Tapi sebenarnya personality Kak Maria memang sebegitu kan? Sejak daripada saya mula bekerja lagi sebagai seorang pramugari, saya ni memang sangat ringan mulut. Saya selalunya di dalam kapal terbang, bila saya bertugas di Awan Biru, saya takkan biar saya punya passenger tidur. Sampai passenger nak bagi signal pada saya, aku ni nak tidur ni tau. Long flight ni, kita nak long flight lagi 14 jam perjalanan. Boleh tak nak tidur? Saya nampak reaksi muka. Tapi saya kan suka bercakap. Jadi saya bercakap sampai saya kata, okeylah, tak apalah, saya pun haus. Saya pergi ke galley lah, saya minum, saya biar dia tidur. Saya biasa macam tu. Saya suka bercakap. Saya dengan kawan-kawan saya pun suka bercakap. Jadi bila kita nak stop tu, kita akan berkumpul dalam satu bilik, kita bercakap, bercerita. Jadi sebenarnya itu adalah di antara rahsia. Kalau tak percaya tanya Acong. Rahsia kita muda, jelita, kekal sampai macam ni hari ni. Ya, hati tu sentiasa berbunga-bunga. Sebab kalau saya pergi syuting pun, saya dengan kru-kru semua, saya akan ngusik-ngusik kru, saya akan pastikan perut mereka sentiasa diisi. Jadi sebelum saya shoot dan cari makan tu dulu pun, saya akan pastikan dia orang kenyang dulu, barulah saya makan. Jadi bila saya makan, saya tengok dia orang lapar, saya tak boleh. Dah kena berhenti ke? Okey. Maksudnya dekat sini, kita nak bagi tahu macam bila kita ringan mulut tu salah satu terapi juga untuk kita kan. Betul ke Acong? Kalau sebagai suami ringan mulut ni bagaimana pandangan Acong sendiri? Okey, sebenarnya perlu juga. Perlu. Sebab bila kita tengok, bila kat rumah tu suami isteri, takkan isteri je nak bebel non-stop kan. Dia kena juga suami macam itu. So bila macam tu orang kata dia akan rumah tangga tu balance. Itu yang kita nak, betul? Janji jangan cakap. Okey, saya diamlah. Cakap apalah. Sebenarnya saya suka sebenarnya perempuan yang talkatif. Untuk saya dia ni talkatif. Dan apa program dia buat memang untuk saya dia akan jadi live. Jadi macam dia tak ada tertunggu-tunggu jadi best. So kalau laki-laki macam Maria Tengku Sabri, saya rasa okey, tak ada masalah. Jadi ibarat macam kita main badminton lah ya. Kita smash, dia smash balik, kita smash. Mungkin. Akhirnya kita drop shot. Ya, tapi yang ini kalau dengan Maria Tengku Sabri bukan main badminton, main pingpong. Saya rasa kalau macam ni lah pasangannya, jiran sebelah mungkin pindah. Tak, ada orang akan cakap, kau orang boleh pindah banglo tak? Okey, tapi itu situasi kalau kedua-duanya ringan mulut. Tapi ada orang suami atau isteri ringan mulut, seorang lagi berat mulut. Tak nak cakap
itu pun masalah juga. Tapi yang penting macam Acong katalah, kita cari balance. Keseimbangan. Cik Ridwan, kalau kita lihat ringan mulut ni bukannya kualiti yang orang kata negatif. Dia sebenarnya okey macam Acong kata, perlu kita ringan mulut kan. Tapi kadang-kadang ada orang tu ringan mulut tak bertempat. Dia pop asyik, orang kata popek-popek. Dia cakap sehingga kan orang lain mempunyai tanggapan yang negatif terhadap orang lain. Katalah suami yang suka bercakap banyak kan. Orang kata, dia ni macam flirt lah, miang lah macam tu. Mungkin Encik Ridwan boleh bagi tanggapan ataupun dari psikologi. Apa sebenarnya maksudnya? Okey, baik. Terima kasih So kita Fatin bagi peluang. Okey, baik. Sebenarnya tadi saya sampai di masa kat bilik makeup dah, saya dah scan dah. So sebenarnya tanggapan itu sebenarnya kadang-kadang persepsi. Bila persepsi ni kadang-kadang mungkin betul, mungkin salah. Tapi kebanyakannya peratusan bila kita lebih memberi masa kita untuk mengenali, so kita akan ada banyak jawapan. Dan kebanyakan persepsi kita akan selalu salah. Jadi bila saya mengenali kan, walaupun beberapa minit kata, so ini adalah satu karakter yang menggembirakan. Dia macam satu karakter yang menghidupkan suasana. Betul. Kan macam tiba-tiba saya pendiam kan, siapa nak start dulu? Kan? Jadi saya rasa selesa, hilang gabra. Betul terus hilang bila ada orang kata memeriahkan suasana tu. Okey, Maria sendiri ada tak dalam kalangan anak-anak yang terikut juga ringan mulut dekat rumah? Ke rumah tu memang dengan suara Maria Tengku Sabri je? Okey, saya sebenarnya dengan pasangan saya, suami saya masa kami mula berkenalan, kami kahwin matchmake kami dijodohkan matchmake. Jadi kami diperkenalkan. Jadi masa mula-mula kita kenal tu, dia pun masa tu baru balik dari US. Dia pun ringan mulut sebenarnya. Dia suka bersembang dengan saya, sharekan apa dia punya hobi, apa aktiviti dia, dan dia suka berkongsi dengan saya. Tapi selepas kahwin, nampak gayanya macam dia beri laluan pada saya. Jadi dia berat mulut sekarang. Jadi dia kata tak apalah, sebab apa, memang dia bagi tahu semua orang. Memang dia bagi tahu semua orang, Cik Rizwan. Dia kata tak apalah, saya bagi isteri saya bercakaplah. Sebab apa, walaupun hari tu saya buat wedding anak saya pun, ucapan dia baru cakap sikit, saya dah masuk, saya cakap sampai habis. So dia dah faham saya dah. So saya memang macam tu. Jadi dia beri laluan pada saya. Jadi dia sebenarnya ringan mulut juga. Tapi bila lepas berkahwin dengan saya, dia jadi berat mulut sebab dia bagi laluan pada saya. Dia menghormatilah. Saya pun hormatkan dia juga. Kadang-kadang bila saya nak dia bercakap juga, tapi saya bagi pada dia. Saya kata saya cue dia. Saya kata, yang you ada apa-apa nak cakap ke? Saya cue dia. Yang dia tahulah maksudnya saya bagi ruang pada dia pula untuk bercakap. Jadi kadang-kadang bila ada isu ruang tu, dia yang membuatkan keadaan tu seimbang. Suami saya. Sebab apa, dia memberatkan mulut dia sendiri disebabkan oleh isterinya. Rasa macam boleh tarik nafas dulu kot. Yang menjadi sosial memang bernafas. Orang kata mengah. Saya pun rasa. Awak pun mengah? Saya memang bernafas. Saya memang bernafas. Jadi sebenarnya memang kena seimbang. Jadi pasangan masing-masing kena belajar untuk menyeimbangkan keadaan. Jadi macam suami saya contohlah, mula sebelum kahwin sama-sama ringan mulut. Tapi lepas berkahwin, dia belajar, dia kata isteri dia memang ringan mulut terlebih. Jadi dia kata dia kena berat mulut sikit. Jadi anak-anak saya seorang pun tak mengikut saya. Seorang pun tak ada macam saya. Semua macam pendiam, very pendiam. Dia ikut bapak dia sekarang. Mungkin sebab anak-anak pun beri laluan pada mak dia untuk ringan mulut, jadi dia orang berat mulut. Tapi saya tak nak macam tu. Sebab saya selalu cakap dengan anak-anak saya, semua kena ringan mulut. Jadi bila kita ringan mulut ni, orang akan cepat mesra dengan kita. Jadi kalau berat mulut ni susah nak berkawan. Macam anak saya loner sekarang ni, anak perempuan saya, sebab dia berat mulut. Jadi sebenarnya saya tak suka macam tu. Sebab bila kita ringan mulut, anak-anak takut nak bercakap. Anak-anak bukan dengan saya katnya takut bercakap. Sebab apa, saya diberitahu oleh cikgu-cikgu dia orang, bila dia orang di sekolah, dia orang memang suka bercakap. Dengan kawan-kawan dia bercakap. Tak ada ruang mungkin pada betul. Sebab contoh anak lelaki saya lah, dulu masa sekolah dia masuk debate team, dia masuk berpidato, dia siap pesan dengan cikgu dia, jangan bagi mak dengan bapak saya datang, terutamanya mak saya. Jangan bagi datang sebab dia tak boleh. Depan mak dia, bapak dia tak boleh cakap. Dia gugup. Jadi saya tak pergilah satu pun, saya suruh cikgu je rekod, saya tengok je. Sebab saya kata saya tak sangka anak saya pandai bercakap ringan mulut. Sebab apa, anak saya berat mulut di rumah. Memang tak bercakap, sepatah-sepatah je. Mungkin dia menghormati mak dia, saya tak pasti. Tapi memang berat mulut. Anak saya berat mulut, anak perempuan saya berat mulut, anak lelaki berat mulut. Suami saya menjadi berat mulut sebabkan saya. Yang terlebih ringan mulut. Okey, kita nak okey panjang-panjang. Okey. Tapi tak apa, kena seimbang lah. Betul. Dan bagi Acong, kalau macam Acong dengan saya, tengok saya bagi ruang pada dia untuk bercakap. So masuklah. Acong, situasi di rumah Acong macam mana kalau Acong yang suka ringan mulut ni? Okey, kalau kat rumah, kat rumah selalunya saya bagi isteri saya cakap. Dia yang kalau ni. Acong dah pernah bercakap ke? Tak, konsep suami saya. Untuk saya akan cakap benda yang perlu, yang penting. Yang kalau show tu you dah confirm belum? You dah dapatkan detail belum? Payment dah deal belum?
Kalau gitu kan. So saya cakap benda-benda macam wife saya, dia bawa tu, yang you tengok ni. Yang I nak beli baju shopping kalau ni boleh? Boleh. Yang kalau nanti kita nak pergi sini kita bawa anak sekali. Okey. Yang nanti mak okey, boleh? Okey. So saya hadkan diri saya untuk okey. Kalau saya tak hadkan diri saya, jadi macam bila nak habis cakap. Tapi Acong personalitinya memang ringan mulut. Yes, kecuali Acong di rumah dah cari keseimbangan lah. Berikan ruang kepada isteri. Kalau saya dekat luar jumpa kawan-kawan, saya akan sama macam Maria Tengku Sabri. Tapi tak adalah dia dengan saya pun tadi dia bagi ruang pada saya. Saya sentiasa bagi ruang kat dia. Awak bagi ruang. Dia bagi ruang pada saya banyak sangat tadi. Semua tadi pun dia jawab sepatah-sepatah. Saya tanya raya kat mana? Kampung. Raya sikit. Ada simpan. Menghormati. Untuk saya dia legend ni. Legend kena hormat. Salah tak Cik Rizal? Kita kena Cik Rizal. Teruskan. Teruskan kat mana? Dah jadi pengacara. Okey, untuk memberi ruang kepada pasangan supaya kita lebih menghormatilah. Tapi kalau orang kata kalau bagi sebelah pihak je tak ada kan? Dua-dua kena ada kan? Macam kita kena sedar diri. Macam saya kena sedar diri, saya kena bagi ruang juga pada suami saya. Apa pendapat Prof? Okey, baik. Dia ambil semua lah. Lain macam hari ni. Tetamu tanya soalan terus. Okey, baik. Sebenarnya kita ada karakter tau. Kita ada personality. Kadang-kadang kita akan bertukar seperti ikut keadaan. Okey. Macam Acong, macam Kak Maria kan. So dia ada real personality dia. Kan dia ada self, dia ada real self. Maknanya real self dia memang dia ramah kan, ringan mulut sebagainya. Tetapi dalam keadaan dia mungkin bertukar. Contoh dengan pasangan, contoh dengan situasi kan. Contoh macam saya pun sama juga. Saya dah biasa bercakap dan sebagainya. Kat rumah saya akan jadi pendiam. Jadi akan banyak bercakap sebab kita rasa mungkin itu terapi untuk kita. Sebab mungkin kita dah banyak tenaga kita gunakan. Kalau ikutkan kajian pun lelaki ni lebih kurang 20,000 pepatah perkataan saja. Wanita 70,000. Tapi maknanya mungkin Acong dah guna dah 50-60,000 dah. Jadi kat rumah tu dah tinggal sikit dah. Bateri dah habis. Bateri dah nak habis. Jadi dia perlukan untuk terapi. Okey, saya ada soalan. Kena angkat tangan. Nanti orang tak boleh cakap. Okey, Cik Rizwan, kalaulah kan pasangan ini salah seorangnya ringan mulut, terutama sekali lelaki lah bila keluar ringan mulut, ada kebarangkalian tak mungkin ada orang kata cepat jatuh hati kepada pasangan itu sendiri ataupun wanita kalau pergi rumah mak mertua, ke rumah kenduri kahwin dan sebagainya, ada orang yang tak senang dengan kepribadian yang ringan mulut tu. Betul lah. Ada tak orang yang akan membenci saya sebab saya terlalu ditujukan ke sana? Saya tak pernah tanya soalan kita tu. Macam tu. Ya betul. Saya tak pernah tanya soalan tu. Dia normal lah. Normal kita akan lihat skala. Kata contoh lelaki dia akan normal norm manusia masyarakat akan menerima lelaki yang pure lelaki. Kalau skala 10 tu lebih kelakian, kalau skala 5 ke bawah tu lebih ke perempuanan. Dia bukannya sotong tapi sikap. Cik Rizal pun boleh tahan. Jadi kalau macam kalau dalam kita masyarakat, manusia atau masyarakat akan menerima okey dia ni macam cici lelaki, tak banyak cakap, dia manly feminine masculine punya style kan. Tapi bila dia lebih ke perempuanan, dia akan ada satu yang buatkan kita aneh sikit kan. Jadi hanya orang tertentu yang memahami. Tapi kalau macam selebriti kita memang orang dah kenal. Jadi kalau macam Kak Maria dengan Acong tiba senyap, kita akan rasa pelik. Sebab benda tu dah ada mindset. Dah ada mindset. Kita kenapa tak ada masalah ke? Kan. Jadi shift tu kan kadang-kadang kita perlu teruskan jadi diri kita. Sebab orang nak predict itu terpulang pada mereka. Betul. Jadi kiranya masyarakat kena terimalah kami. Yang kami ni memang ringan mulut. Sebab saya pula betul kena terima kami lah. Sebab apa bagi saya pula kalau saya katalah tiba-tiba saya diam, nanti orang kata kenapa dia ni bad mood ke? Bukan tu saja. Saya ringan mulut di mana-mana saya berada sebab saya nak orang comfortable dengan saya. Saya bila orang saya tengok orang kekok dengan saya mula rasa saya yang rasa tak comfortable. Saya kata kenapa dia ni tak suka ke, nak kawan dengan saya, tak nak berkenalan dengan saya ke? Saya macam tu. Sebab tu bila saya jumpa orang pun walaupun orang dah lama saya tak jumpa, macam kameraman semua selalu keluar dengan saya ni, saya dulu akan tegur dia orang. Sebab saya nak dia orang feel comfortable. Saya nak dia orang berketerbukaan bersama dengan saya. Jadi boleh bersembang. Itu saya. Kalau macam saya ada macam ada switch, boleh on and off. Faham? So, robot. No, bukan robot. Dia kalau macam tengok situation tu, kalau saya duduk kat situ, saya dekat situ, tiba-tiba Maria Tengku Sabri datang, borak. So saya akan terhibur dengan apa yang dia borak kat situ. Kecuali kalau tempat yang saya duduk tu tak ada orang macam ni. So saya akan take over benda tu. Saya akan situasi lah. Saya akan sembang, ambil hati orang. Macam saya duduk sembang dan tak tahulah, saya suka buat orang gelak, sembang dengan orang. Selagi orang tu tak gelak,
Ini tak gelak. Aku buat apa? Tak boleh hati kalau dia tak gelak. Aku cek barang nak bagi kau gelak. Sampai orang tu gelak pun. Gelak pun. Saya macam itu. Tahun depan nak buka tim tak? Kalau nak cari tim perempuan untuk buat orang gelak, boleh. saya nak join. Okey, mungkin boleh buat perbincangan tim tu sementara kita tarik nafas juga. Kita nak tarik nafas ya. Kita nak rehat ini. Kita tarik nafas, kita lihat dengar pendapat orang ramai. Okey, setuju. Kita dengar pula kita apa kata orang ramai. Vox Pop ya, kita tengok Vox Pop. Okey, jom. Pada pendapat saya, suami yang bermulut ringan ni sebenarnya dikategorikan seorang yang peramah, seorang yang kelakar dan seorang yang boleh menerima situasi yang spontan. Okey, bagi saya sendiri suami saya ni pada mula mengenali beliau, dia adalah seorang yang saya ingat sombong, saya ingat seorang yang tak banyak cakap. Tapi bila dalam tempoh pengenalan, semakin hari kami kenal, and then rupa-rupanya dia adalah seorang yang kelakar. Kemudian bila berkenalan dengan saudara sebelah saya, memang sangat-sangat peramah, kira serasi, menghormati orang tua-tua, dan paling kelakar, dia memang seorang yang boleh berada di dalam beberapa situasi yang berlainan. Jika saya lebih suka memilih lelaki yang bermulut ringan ini kerana di samping dia menceritakan tentang kehidupan dia dan saya dapat meluahkan kepada pasangan saya apa yang saya rasa, saya akan rasa lebih tenang dan selesa dengan pasangan saya, dan di samping itu boleh membuatkan saya terhibur dengan pasangan saya. Macam suami saya, seorang yang kelakar, peramah dan kuat membebel, dan sejenis yang akan tegur secara on the spot sekiranya dia tak suka sesuatu tu. Kita sebagai seorang isteri akan sentiasa berfikiran positif, sebab suami yang mulut ringan ni adalah seorang yang kelakar, sebab dia akan sentiasa menceriakan hidup kita. Okey, itulah antara pendapat dan juga kata orang ramai berkenaan dengan suamiku mulut ringan atau suami isteri ke mana-mana pasangan kita yang mulut ringan lah. Sebenarnya kita nak tahu jugalah, ada tak tekanan sebenarnya untuk pasangan kita kalau pasangan kita seorang lagi ni mulut ringan, sebelah pula seorang lagi ni macam mereka tertekan tak? Saya nak tanya awak sebenarnya. Awak ni ringan mulut? Saya adalah waktu bekerja, di rumah saya tidak. Jadi suami awak? Jadi suami saya dengan mulut. Okey, dah pandai lah saya cari boleh keseimbangan. sedikit sebanyak boleh faham juga situasi hari ini. Okey, Macam Chong, ada tekanan tak sebenarnya? Kalau pasangan kita tu ringan mulut, pasangan kita tu perlu ikut orang kata laluan ataupun seiring ataupun bagaimana? Okey, pada awal saya berkenalan dengan isteri saya sebelum saya berkahwin, dia pun stewardess juga. Maria juga? Yes, Maria juga. Maria juga. Dan one time tu ada sekali tu saya tunggu dekat Central, dia sampai. Dia berjalan, dia dah nampak macam dia punya kilas mata tu, saya dia nampak saya. Tapi dia duduk sibuk sembang dengan ada satu couple orang putih ni. Dia sampai, dia sembang, dia lalu dia cakap. Dia lalu depan saya ni, dia lalu bercakap. Dia tak nampak aku ke kat sini? Dia tak tahu dia jalan dengan orang couple macam tu. Kejap lagi dalam 5-6 minit, dia call saya. Kat mana? Lalu kat mana? Depan ni tadi. Tak nampak? Dia buat apa ikut orang couple diorang tu? Tak, I kesian kat diorang. Diorang baru sampai kat sini. So, I takut dia kena tipu. Naik teksi macam ni. So, I takut. So, takut dia tunggu teksi salah tempat. Prihatin lah. So, I bawa dia pergi tempat yang betul tu. Oh, okey. So, maknanya dari awal-awal sebelum saya kenal wife saya cuba faham yang okey, maknanya stewardess dia akan, itu cara dia. Dia akan bercakap untuk bagi orang rasa lega. Okey. So, bila dah kahwin, saya dah faham perangai dia. So, saya dah tahu dia kalau bercakap, yang ni dia akan cakap detail dengan saya. Benda-benda detail. Kak Maria mengangguk setuju ya. Jadi saya macam, nak masuk ni. Betul. Saya jawab mana betul-betul untuk dia. Untuk saya, benda tu okey. Orang nama Maria memang macam tu semuanya. Semuanya insya-Allah suka ringan mulut semua. Memang suka membantu di mana-mana saja mereka berada. Tapi kadang-kadang benda yang macam tak payah cakap lah. Dia nak cakap juga benda tu. Betul. Dia macam, tak, ni tak payahlah. Dia nak macam terlalu detail. So kadang kita, sometimes ada remise juga kat situ. Tapi saya tukarkan remise tu jadi kepada
oh ni style dia, tak apa. Positif lah. Saya positifkan benda tu. Tapi jujur saya cakap, kadang-kadang bagi saya kalau ada orang yang terlalu ringan mulut, saya rasa rimas. Jadi Kak Maria, di rumah Kak Maria... Tadi saya sampai bercakap sampai sekarang. Bukan Kak Maria. Tapi dia kalau katakan kita pun ya. kita nak dalam keadaan yang sunyi, nak ambil momen kita. Tapi ada orang kita rasa rimas. Tapi saya tak rasa rimas sekarang ini. Tapi saya nak tanya. Saya nampak awak tadi masa make up, awak tutup mata, awak membayangkan awak di pantai. Sebab suara saya macam ombak ya? Ya, macam ombak, betul. Jadi Kak Maria, di situasi di rumah Kak Maria, tak pernah ke suami Kak Maria rasa macam, alah diamlah sekejap, rimaslah, saya nak release stress sekejap. Okey, alhamdulillah lah sepanjang 26 tahun perkahwinan, saya dah faham perangai dia juga, dia pun dah faham perangai saya. Saya tahu bila dia rimas dengan saya, dia tak akan cakap banyak, dia akan naik ke bilik, dia akan buat kerja dia. Sama ada dia akan tengok handphone dia, so akan dia mengadap laptop dia, so dia akan buat kerja dia. Jadi itu maknanya dia melarikan diri daripada saya lah. Jadi saya akan reserve dulu apa yang saya nak cakap kat dia. Tunggulah, saya kata bila dia dah tak rimas dengan saya, kejap lagi saya akan sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Anak-anak pula sama. Anak-anak dia tak melarikan diri keluar rumah, tidak. Anak-anak saya akan ke bilik sama macam bapak dia. Sebab dia ikut contoh bapak dia. Jadi bila anak saya rimas, bila saya cakap-cakap, dia kata, okey Mami. Lepas tu tengok bila saya ke depan, tengok dia dah hilang. Dah hilang. Maknanya saya bercakap seorang. Saya dah tahulah dia orang lari ke dalam bilik. Dia buat kerja masing-masing. Itulah cara untuk melarikan diri daripada rimas dia orang tu. Kalau family saya lah, suami, anak-anak semua sama. Jadi saya tak akanlah kejar dia orang. Pergi ke bilik sambung, cakap manalah contoh suami dah masuk bilik kan, kita kejar masuk dalam. Bila masa Maria Tunku Sabri ambil sedikit masa untuk tenang? Diri dia sendiri ya. Saya berhenti bercakap seperti suami saya bagi tahu pada semua ahli keluarga dan juga rakan-rakan rapat kami, dia hanya akan diam bila dia tidur. Saya ingat hari tu bila saya dah kena COVID, saya berubah, saya akan kurang bercakap, rupanya bertambah-tambah lagi bercakap. Saya rasa jab yang saya dapat tu membuatkan saya bertambah energi untuk bercakap. Jadi sampai hari ini dia recharge, jadi dia terlebih recharge. Jadi saya sampai hari ini pun saya masih bercakap lagi. Tidur tak cakap. Tidur tak cakap. Bila saya letak je kepala saya di bantal, terus akan keluar muzik. Tapi mana saya akan tidur. Tapi saya pula dalam tidur. Orang cakap macam tu juga. Alah, Acong dia tidur, dia senyap lah. Tak juga. Saya tidur kadang bercakap. Besok pagi, Yang, you cakap apa semalam? Cakap ya? Awak dah tidur. You ada cakap, lepas tu you menyanyi. Menyanyi? Menyanyi boleh? Apa? I tak dengar tapi dia... Oh, I hum lah. I kan semalam I buat konsert semalam. I mimpi tengah buat show. You nyanyi yang semalam. Dah tak buat beza tidur dengan tak tidur. Saya tidur pun cakap. Maknanya dia 24 jam. Ringan mulut dia 24 jam. Baik. Dan silakan. Encik Rizwan, kalau kita dengarkan kedua-dua mereka di rumah dah tahu dah. Kedua-duanya dah cari keseimbangan. Dua-dua dah pasangan mereka pun faham cara mereka. Tapi adakah dari sudut psikologi di penghujung ni sedikit daripada Encik Rizwan, adakah dari sudut psikologi ia menunjukkan yang kalau suami ringan mulut ada kesan terhadap kebahagiaan rumah tangga? Ada ke? Okey. Takut saya. Okey, dia sebenarnya baik suami ataupun isteri yang terbaik. Terutama suamilah. Dalam rumah tangga suami main peranan penting. Mana ciri-ciri suami Kak Maria itu suami yang baik. Begitu ciri-ciri Acong lah suami yang baik. Kan? So alhamdulillah. Dia ada masa dia tahu peranan dia. So suami yang baik dia tahu peranan masa bila dia akan bercakap, masa bila dia perlu diam. So ada juga lelaki yang dia nak bercakap saja. Tapi dalam keadaan macam ni kan karakter Acong dia bertukar. Dia pandai tukar peranan. Sebab karakter yang suka cakap ni extrovert. Kan? Dan yang diam pula introvert. Tapi kategori Acong Kak Maria dia pandai. Kadang-kadang ada masa yang ambivert. Tapi bab tidur, cakap yang tidur tu kena rawatan lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang isteri yang hadapi stres, depression, perlu suami bercakap. Dia tak boleh mengekalkan diri dia tak boleh bercakap, dia kena bercakap untuk menenteramkan. Kan? Selain mendengar, dia kena bercakap. Ramai yang isteri yang merasakan kata apa dia nak suami yang bercakap, tapi suami akan fikir dia dah buat, dia dah tolong dah semua, tapi isteri perlukan percakapan. Percakapan itu menenangkan dia, satu terapi. Kan? Itu bagi saya suami yang ringan mulut adalah satu yang terbaik. Cuma jangan dia terlebih. Okay? Terlebih sebab dia tengok juga peranan dia. Dia tengok juga partner dia. Betul. Kalau sebab dua-dua boleh bercakap, dalam berbual okey, meriah rumah. Tapi dalam menyelesaikan masalah, takut dua-dua tak sampai. Betul. Masing-masing nak sampai ke tak dapat. Dua-dua nak menang, dua-dua nak bercakap. Jadi ada masa. Jadi kalau dengan orang-orang tetamu-tetamu luar, kawan pula macam mana? Kalau kita di public kan? Macam mana?
saya pun risau juga tanggapan orang pada saya kan. Dia ni bercakap tak berhenti, bila masa aku nak masuk, macam tu. Elok ke saya kena kontrol mulai daripada hari ni saya masuk wanita hari ni. Dia kalau macam Kak Maria bila jumpa orang introvert akan ada masalah. Ada masalah kau lama dia macam mana nak adapt untuk bercakap juga, macam dipaksa untuk bercakap. Kan tapi kalau Kak Maria teruskan bercakap dan dia mendengar is okey. Menjadi pendengar yang baik lah. Ya, pendengar yang baik. Okey, apa pun saling melengkapi lah. Seorang bercakap, seorang pendiam, seorang mendengar, seorang bercakap, begitulah seterusnya kan. Mungkin kadang-kadang berkait juga perangai dah bertukar. Ada seorang yang diam, yang ini pula yang ringan mulut kan. Kita tak tahu. Betul. Yang penting cari keseimbangan seperti kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Maria Tunku Sabri, Achong dan juga Encik Rezwan atas perkongsian hari ini, dan terima kasih komen-komen anda di Facebook. Katanya meriah semua hari ini. Gembira ya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk tetamu-tetamu kita. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan saya di segmen Tajaan dan kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Kita dalam segmen Tajaan ini kita nak menemu ramah seorang lagi yang ringan mulut sebenarnya, iaitu selaku pegawai pemasaran jamu jelita, iaitu Atira. Assalamualaikum Atira, sila teruskan. Waalaikumsalam Fatin. Sihat ke Fatin? Sihat, Alhamdulillah. Atira sihat? Ya. Sihat, Alhamdulillah. Cantik Fatin hari ini. Okey, boleh teruskan Atira, silakan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera, salam Jumaat atau ucapkan Fatin Pejam Celik kita ni dah sebulan dah habis raya sebenarnya Fatin. Dan betul saya raya tahun ni memang berbeza dengan raya tahun sebelum ni sebab kita boleh menzari saudara mara, boleh pergi open house dan sebagainya. Dan daripada segi Atira, apa yang mengembirakan atas semuanya dari jamu jelita sendiri, alhamdulillah sepanjang raya ni banyak maklum balas kami terima. Pengguna-pengguna kongsikan sendiri, dia kata yang mana amalkan produk Puak Pinky Plus ni. Makcik-makcik semua tanya pakai produk apa. Cantik kulit, dia kata. Kulit cantik, kulit cerah. Yang mana amalkan Pinky Plus ni kulit gebuk. So sebenarnya apa yang ingin saya kongsikan kepada anda, inilah rahsia buat anda yang nak kulit cantik. Jangan lupa amalkan produk Puak Pinky Plus. Sebab ini adalah produk yang dah lama di pasaran dan alhamdulillah ramai yang amalkan. Kulit memang cantik dan yang mana sepanjang PKP dulu, yang mana duduk rumah, work from home, stress sampai kulit banyak jerawat, alhamdulillah kulit pun sekarang dah semakin sihat dan semakin pulih sepenuhnya berkat penggunaan produk Puak Pinky Plus. Dan anda di rumah yang tak cuba Pinky Plus memang sangat rugi. Ramai yang suka Pinky Plus sebab harga murah, produk ni berkesan dan maklum balas ni kongsikan dengan kami yang mana amalkan Pinky Plus bukan kulitnya cantik, malah celah pelipat yang kehitaman macam celah peha, celah leher, celah ketiak semua tu. Alhamdulillah amalkan Pinky Plus dah tak ada lagi, dah berkurang masalah sedemikian. Jadi anda kena amalkan secara konsisten kalau nak tengok kesan keberkesanan produk ni yang ketara orang cakap. Dan sebenarnya kalau anda nak tahu, ini adalah produk yang dah terjual melebihi 1 juta botol dan produk ini juga dah bantu ramai dekat luar tu atasi masalah jerawat, mudahkan jeragat dan atasi masalah kulit kusam. Kita tahu rata-rata rakyat Malaysia memang suka pakai makeup dan akan biarkan foundation berjam-jam lama dekat kulit. Sebab tu kulit kita cepat kusam, cepat bermasalah, cepat naik jerawat. Tapi jika anda jaga kulit betul-betul, amalkan Pinky Plus secara konsisten, memang kulit anda akan cantik dan juga bebas dari masalah. Dan saya juga, semua ini takkan terjadi jika bukan kerana ramuan yang terbaik dalam produk Pinky Plus yang kami formulasikan. Dan antaranya yang seperti anda lihat di kasih TV, kami menggunakan buah-buahan beri yang tinggi dengan vitamin C, ada coenzyme Q10, ada tomato, ada apple stem cell dan bahan premium lain yang mempunyai banyak kebaikan untuk kulit. Dari pengguna yang amalkan memang ada kulit yang cantik, yang mana dulu tumit mereka, siku kehitaman, alhamdulillah amalkan Pinky Plus dah bebas dari masalah tersebut. Jadi inilah masanya anda yang belum cuba kena dapatkan Pinky Plus sekarang. Sebab produk ni sangat susah nak cari kalau anda nampak beli sebab sangat laku. Dan kalau ke kedai jamu, mesti jumpa di atas paling rak sebab orang memang akan cari produk Pinky Plus ni. Dan istimewa buat penonton Wanita Hari Ini, 2 botol Pinky Plus kita bagi harga RM54.90 sahaja. Jadi beli sekarang, kalau nak kumpul stok, dapatkan di Jombai. Dan ini adalah produk yang kalau anda nak tahu, laki dan perempuan boleh pakai. Kalau nak ada kulit yang cantik, harga murah, sebotol RM39.90, 2 botol RM54.90. Tapi dengan syarat, kena beli di Jombai Fatin. Okey, itu berkenaan dengan Pinky Plus. Ada seterusnya, Atira? Okey, seterusnya produk berkaitan tubuh badan. Kita dah bercakap tentang penjagaan kulit, tentang kulit. Seterusnya produk Fine Talk Fiber. Bukan apa kita tahu, kita ni kadang-kadang susah jaga makan. Dan kita kena tahu akibat pemakanan juga menyebabkan kita ni ada masalah kesihatan, kadang-kadang tu
angin banyak dalam badan. Dan semua itu terjadi adalah kerana kita biar racun yang kita makan dalam tubuh dan tidak lawas, tersimpan dalam perut. Itu adalah punca-punca juga kenapa kadang-kadang kita ada masalah berat badan berlebihan, saiz fizikal tidak seimbang, ada masalah cepat letih, cepat lesu, gara-gara sistem ataupun orang kata apa, pencernaan kita ni dalam keadaan tak sihat. Jadi untuk elakkan semua tu, kami nak bantu anda ada sistem pencernaan yang sihat, produk yang lebih selesa. Anda boleh amalkan Pantox Fiber selepas makan berat sama ada lunch atau dinner, yang mana 4 hingga 6 jam kemudian semua akan disingkirkan, dilawaskan supaya tiada lagi yang tersimpan dalam perut. Punca-punca perut meninggi, ada masalah susah nak berfashion. Jadi yang paling penting anda kena tahu Pantox Fiber ni rasanya sangat sedap, rasa nenas. Boleh amalkan jika anda nak ada berat badan ideal. Dan seterusnya, produk yang ketiga hari ini iaitu Pearl White Soap. Tadi Atta ada cakap, kebanyakan kita ni suka biar foundation lama dekat kulit. Kadang-kadang itu adalah punca kenapa kita ada masalah kulit kusam, cepat naik jerawat, kulit sensitif dan sebagainya. Jadi Pearl White Soap ni adalah sabun yang akan bantu singkirkan sel kulit mati, bersihkan kulit sehingga ke dalam pori. Dan apa yang istimewa tentang Pearl White Soap, ini adalah sabun yang akan mencuci muka tanpa mengeringkan kulit. Banyak kebaikannya untuk bantu merawat masalah kulit, atasi masalah kekusaman kulit dan bantu bersihkan kulit wajah anda. Dan seterusnya kita pakai sabun, kita pakai bersama serum awet muda. Dan apa istimewa serum awet muda? Dalam ni ada aloe vera, ada glutathione, ada apple stem cell yang bantu beri efek peeling buat kulit muka. Setengah orang ada masalah kulit sensitif. Kita tahu Malaysia ni panas, kulit cepat sambal, cepat keluar merah, cepat gatal. Jadi serum awet muda sangat bersaing untuk anda yang ada kulit sensitif sebab bantu beri efek cooling. Dia tidak melekit, cepat meresap dan sesuai untuk dipakai seharian tanpa menyebabkan apa-apa iritasi pada kulit anda. Dan lebih semua bahan-bahan semula jadi, anda boleh pakai tanpa was-was. Dan seterusnya pakai pula bersama Pearl White Cream. Ini krim multifungsi, memudahkan urusan, mudahkan masa. Satu krim boleh jadikan sebagai moisturizer, boleh jadikan sebagai primer, anti-aging cream dan ada SPF 35 dan boleh jadikan sebagai krim pelindung UV juga. Banyak kebaikannya untuk kulit seperti anda dapat lihat di kaca TV. Walaupun satu warna putih, tapi bila apply dekat kulit, sesuai untuk semua jenis warna kulit. Dan secara ringkasnya buat anda di rumah, anda nak dapatkan produk jamu kita secara diskaun, harga lagi murah dari harga asal. Nakkan kulit yang cantik, boleh dapatkan Pearl Pinky Plus berharga RM39.90. Nak lagi murah, dapatkan kedai jamu dan juga beli secara online. Pantox Fiber untuk berat badan ideal, untuk badan yang menawan, berharga RM38.90. Pearl White Soap RM11.90. Serum awet muda RM9.90. Pearl White Cream RM25. Dan kesemua produk jamu kita boleh dapatkan dengan harga lagi murah dengan belian di Jombai dan juga belian di kedai jamu dan juga kios kecantikan. Jangan lupa dapatkan produk kami. Kepada pertanyaan, hubungi 1-800-88-5510. Terima kasih banyak Fatin. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia tadi antara perkongsian berkenaan dengan produk-produk dari jamu Jelita. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Nur Atira Samsudin. Baik penonton, kita berhenti rehat seketika. Kembali nanti kita akan bergabung semula bersama Sugita. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini. Hari ini sangat-sangat meriah. Saya hari ini sakit. Orang kata apa? Rahang saya sebab saya banyak gelak senyum. Saya pula cepat haus lah hari ini. Kan? Apa pun kita nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang dah berkongsi juga antara komen-komen di Facebook. Selain daripada berkenaan dengan topik ni, saya tertarik sebenarnya nak baca daripada Fadilah Dahlan. Seronok gila hari ini. Tengok Kak Maria bercakap. Lepas tu dia cakap, love sangat dengan Kak Maria. Best hari ini sampai tak boleh nak gerak dari TV. Macam mana tu? Kak Maria selalu keluar TV macam ni baru best. Oh, dia minta hari-hari. Oh, hari-hari. Okey, tapi saya suka ada satu komen tu, saya tak pasti daripada siapa, berkatakan yang Fatin dan saya mengalah lah kepada Acong dan juga kita tak ada pilihan. Tapi apa pun mesejnya tersampai hari ini yang tidak kira sama ada suami anda ringan mulut ataupun berat mulut, yang penting anda cari keseimbangan. Betul. Apa pun kita kembalilah kepada asal usul sebenarnya kita memang saling melengkapi kan. Kalau seorang itu peramah kan, ceria, seorang lagi tu mungkin boleh ambil juga antara ciri-ciri ataupun personaliti pasangan tu. Itu orang kata selarikanlah kan. Okey, tapi saya nak tanya, tadi awak dah bercakap kata yang awak ni di luar bila bekerja awak ringan mulut, bila kat rumah awak diamlah sedikit. Saya memang diam, bukan sedikit banyak sebenarnya. Saya cakap macam Acong cakap tadi, bila perlu. Dan juga suami saya dia memang ramah lah, dia memang senang. Kadang-kadang saya memerlukan dia untuk saya ke mana-mana. Sebab saya susah nak mulakan. Kalau kita bekerja ni lain, kita bercakap, kita faham. Tapi kadang-kadang kita nak memahami di luar tu ambil masa sedikit. Tapi awak tak pernah rasa rimas lah? Ada juga. Kadang-kadang tu saya macam perlukan seketika untuk apa orang kata me time. Okey, baik. Tapi saya suka apa yang tadi Encik Rizwan katakan. Kalau kedua-duanya ringan mulut, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya apabila ada masalah
masalah, tak boleh cari penyelesaian sebab tak tahu mesej siapa tak yang sampai. nak ni. Mesej tak itu sampai. antara cabaran lah. Tapi betul. saya percaya di mana pun, macam mana pun sekali personality tu ada sebenarnya titik permulaan yang kita perlu temukan. Okey. Kalau Sugi sebenarnya ciri-ciri ringan mulut atau berat mulut? Saya ringan mulut ikut orang. Kalau saya kenal, saya ringan mulut. Kalau tak, saya diam. Macam awak jugalah. Okey, pasangan awak suka yang berat mulut lah sebab awak dah ringan? Mungkin. Saya tak adalah ringan sangat. Tapi kadang-kadang saya rimas juga kalau orang ringan mulut sangat. Betul. Okey, baik. Kita tutup topik kita untuk hari ini. Kita nak kongsikan topik untuk esok. Awak ada apa-apa bakat cilik? Saya tak ada lagi. Tapi masa kecil dulu saya masuk Boria. Wow. Boria, Penang. Okey, esok kita akan kembali awak dan juga Fiza Sabjahan dengan topiknya bakat cilik. Macam-macam lah. Ada yang boleh main piano, ada yang boleh menyanyi, ada yang boleh menari dan sebagainya kan. Masak-masak juga. Jadi jangan lupa temu janji kita esok jam 12 tengah hari. Selamat berhujung minggu dan selamat cuti sekolah kepada adik-adik kita. Bye. Terus jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih banyak-banyak. Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayang.